Sunat berjalan kaki ketika pergi ke tempat solat Jumaat. Kalau rumah kita jauh, terpaksa naik kereta, lainlah. Tapi kalau masjid dekat, kita mampu untuk berjalan, tidak ada keuzuran yang berat, elok jalan kaki. Yang berjalan kaki ni ada 2 ataupun 3 faedah. Jalan kaki pergi solat ni ada 3 faedah. Faedah yang pertama, Nabi suruh masya walam yarkab, berjalan tak naik kenderaan untuk orang dekat. Faedah yang kedua dari sudut kesihatan, kita kalau tak berjalan pun kita berjalan, berlari juga jalan. Cuma dia kalau hari raya Nabi minta pergi jalan lain, balik jalan lain, supaya kita dapat tengok orang ni, tengok sini, sambil-sambil ziarah jiran tetangga. Itu dia panggil. Faedah yang ketiga untuk zaman kita hari ni, tidak berebut parking. Kau berebut lagi parking? Tak berebut dah, parking selipar tak ada masalah banyak dah. Cerita selipar di masjid, nak dengar? Kau tak masuk dalam tajuk Jumaat ni? Nak dengar? Orang kata, orang buat poster, dia kata selipar tak ada di masjid bahaya daripada selipar hilang di masjid. Dah, kita pun pakat share belaka. Baru ni saya dapat cerita daripada satu NGO lokal ni, dia buat program di masjid wilayah. Kebetulan ada orang Jepun datang. Jepun mari ke masjid, dia orang cerita tentang Islam, Si Jepun ni, saya tak silap saya Jepun wanita dia, perempuan. Dia dah terbuka hati dia nak kaji Islam. Dan dia dapat dah terjemahan Quran untuk dia kaji bahasa Inggeris. Bila nak balik, selipar dia hilang. Siapa dia kata tak ada selipar di masjid tak bahaya? Bahaya. Bila selipar dia hilang, dia marah tu, dia reject, dia hantar balik Quran tadi. Dia tak mahu dah kaji Islam. Dia kata orang Islam ambil selipar dia. Tuan-tuan kena tulis. Selipar hilang di masjid, selipar tak ada di masjid bahaya, selipar hilang di masjid juga lebih bahaya juga bagi orang Jepun. Orang Melayu boleh beli lain tak apa dah. Saya tengok rupanya istilah yang diguna pakai itu ada clause juga, ada kecuali juga, tak boleh kata nak umumkan macam tu. Ni bahaya cerita Jepun, jangan main-main. Baik, jadi kita kata 3 faedah yang besar: faedah sunnah, faedah kesihatan, dan faedah tidak berebut parking. Alhamdulillah. Cuma kalau selipar tu baik-baik, bawalah kita punya sampo, bawa punya bekasnya plastik seperti yang kita bawa di Mekah. Dah susun baik-baik. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala meriwayatkan dan menyatakan sebagai hadis mana pula? Hadis tadi ni. Dah, kita masuk hadis lain. Hadis yang kedua, Nabi sebagai hadis hasan, bahawa Rasulullah SAW bersabda, Nabi kita kata apa? Man ghassala yawmal jum'ati waghtasala. Man ghassala waghtasala. Ialah itu. Rumah sama. Tak, ghassala waghtasala. Siapa dia mandi, ghassala tu memandikan orang, waghtasala dan dia mandi pada hari Jumaat. Di sini dengan izin lah, kalau saya tak syarah ni, ulama hadis dia syarah, tapi saya nak syarah juga. Ghassala tu mana? Memandikan orang lain. Apa maksud? Kita dalam hidup kita ni ada tak mandi wajib? Ada. Bila kena mandi wajib? Dia panggil mandi berniat. Mandi berniat apabila ada hubungan suami isteri. Yang ni orang buat analisa, kata malam Jumaat malam sunat ni. Tidak malam Jumaat ni nak pergi semaya Jumaat ni, man ghassala waghtasala, dia mandikan orang dan dia mandi. Maknanya suami isteri kena mandilah, gitu maksud dia. Summa bakkara wabtakara, mana dia pergi cepat, jangan pergi lambat. Wa masya walam yarkab. Ini tajuk kita duduk sini. Masya walam yarkab, dia berjalan kaki, dia tak naik kenderaan. Jadi sini anak kata, sekiranya masjid kita dekat, ambillah sunnah ini berjalan. Ini tidak masjid dekat, nak pergi kereta juga. Nah, paling kurang pergi dengan motosikal, kita berjalan. Yang ni ramai orang boleh buat.
Tapi yang ni, yang ketiga ni, wadana minal imam, hendaklah dia menghampirkan diri dekat dengan imam, maknanya duduk depan, jangan duduk jauh. Ni selagi ada tiang, di situlah ada orang kata. Jadi kita jangan duduk situ, kita pergi tempat yang paling dekat dengan imam. Sah depan lah maksudnya. Dia kata setengah orang ni buat hujah lain pula. Dia kata kalau duduk depan, dekat sebelah imam, sah depan, tak nampak sebab imam tinggi atas. Setengah-setengah masjid ni tinggi kan dia punya mimbar tu, tempat naik. Jadi kalau duduk sini tak nampak imam. Macam mana kita nak jawab? Nabi tak kata mungkin tengok imam, dia suruh dana duduk dekat dengan imam. Tak kira lah dia duduk atas kita bawah, yang penting kita waktu solat nanti kita duduk belakang imam. Fastama'a walam yalghu, dia dengar dan dia jangan lara. Dia kena dengar, jangan lara. Maknanya jangan duduk main benda-benda. Jangan duduk bual-bual, jangan duduk main WhatsApp, jangan apa saja pun jangan duduk main-main. Itu walam yalghu, jangan duduk main, jangan lara. Apa dia dapat? Kana lahu bi kulli khatwatin, kana lahu bi kulli khatwatin, maka bagi dia setiap langkah yang dia pergi, amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, dia dapat pahala setahun puasa dan berqiyam. Itu besarnya kelebihan kita pergi awal ke masjid, duduk sah depan, dengar, jangan disibuk-sibuk dengan benda lain.